Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita tengok sikit tapak apabila kita nak mulakan tanaman melon baru selepas saja kerja-kerja harvest ataupun kerja-kerja kutip hasil, dan untuk pusingan seterusnya apa yang perlu kita lakukan. Ada beberapa kerja yang perlu kita buat. Dia dia sama sebenarnya dengan tanaman di atas tanah, dengan tanaman dalam polybag ataupun bawah sistem mitigasi. Kalau di atas tanah, kita bajak tanah tu, kita gemburkan tanah tu, kemudian kita buat batas, kita buang rupuk semua, kita betulkan batas, kita betulkan sistem sprinkler dan sebagainya. Tetapi di bawah mitigasi dia tak sama, ataupun dia kaedahnya berbeza. Selepas saja kita menanam, kemudian kita bersis polybag. Ini polybag yang baru saya bersih, ya. Kita bersih polybag. Kita buang rupuk-rupuk yang ada di dalam tu, dan apa juga kekotoran yang ada dalam polybag, sama ada tunggu-tunggu cili, sebab sebelum pada ini saya tanam cili. Lepas ini saya akan tanam melon, tanam melon. Jadi kita buang semua kekotoran dia tu, ya, rupuk-rupuk yang saya nampak tu. Satu. Yang kedua, kita tambah sikit kokopik, ya. Kokopik ada yang kurang. Oleh kerana kita dah buang rupuk tu, dia kurang. Kita tambah lagi lah dalam 2 genggam ataupun 3 genggam untuk satu polybag lah. Tengoklah mana yang sesuai. Tu. Yang kedua, kita salin polybag, ya. Kalau ada dapati polybag pecah, ya, macam ni. Ni pecah tu, yang putih ni pecah. So kita salin polybag pecah tu. Dua. Ketiga, kita tengok dripper. Dripper tu kalau sepatut kita tukarlah. Kalau tak patut tukar, tak tukarlah. Itu biasalah dripper kan. Itu proses, kita kata permulaan apabila kita nak menanam untuk kali yang kedua, ketiga dan seterusnya lah. Ada juga orang tanya, apakah kokopik ini perlu dibuang? Tanam sekali kena buang? Ialah kalau kita dapati kokopik itu harganya murah. Macam permulaan saya tanam dulu, tak ada harga, pergi ambil kat kilang saja. Kemudian dia naik pada RM2, RM3. Kalau macam tu harganya, kita boleh buang lah. Boleh buang kokopik tu. Kokopik tu kita tak payah buang ataupun tak payah bakar. Kita boleh letak di tempat-tempat tanaman kita. Dalam ton ataupun di umbi pisang. Sebagai sini, sini kita boleh letakkan bekas ataupun sisa kokopik yang telah diguna. Sebab sisa kokopik itu dia masih lagi ada nutrite, nutrite dalam tu. So pokok-pokok lain boleh pakailah. Itu kalau polybag tu, kokopik tu murah, Tapi sekarang ni kokopik dah mahal, RM12 satu polybag. Dan RM12 satu bag. Satu bag tu kita boleh 4 ataupun 5 saja. Jadi dia telah meningkat. Jadi kita kena jimatlah. Bagaimana kita tanam yang kedua, Tanam yang kedua kali, 3 kali dan seterusnya. Kalau di ini tepatnya di No Lamang Bestari, No Lamang Bestari di Sungai Tua, kat Sungai Tua dekat dengan Jalan Uluyam ni saya tanam ni. Tapi kalau di Terengganu kita dah tanam 7-8 kali, dia boleh tanam sampai 7-8 kali, dan sini baru tanam 4 kali lah. 4 kali tanam. Jadi apa yang perlu kita masukkan dalam tu? Biasa saya amarkan untuk nak dia neutraliskan balik dia punya kokopik ni, biasanya saya bubuh segenggam baja kapur lah. Baja kapur, magnesium tu ataupun dolomite tu, saya gaul sikit lah untuk nak neutraliskan balik lah. Kemudian sebelum tanam saya bubuh juga sedikit saja CIRP, sebenarnya macam-macam, petani ni macam-macam dia buat lah. Itu terpulang kepada kebolehan masing-masing lah, pengalaman masing-masing dan ilmu masing-masing. Tapi bagi saya letak juga baja kapur sedikit, dolomite tu, dan sedikit CIRP, Kemudian apabila saya dah letak itu, saya akan bagi air, bagi air pada polybag ini, terus bagi air, saya tidak berhentilah, supaya dia sentiasa didapati basah lah. Basah. Kemudian mana-mana lantai ataupun server sign ni kita betulkanlah. Semua kerja-kerja perbetulan ni kita buat, kita buat sebelum kita menanam. Ini kita betulkan balik, yang kena angin sepak ni kemaskan balik. Semua ladang ni mesti kemas lah.
sistem pengairan kita kena lihat balik dia punya pengairan tu jangan ada nipple ataupun mini tubing tersumbat tersumbat. Jadi kalau dah dia semua berjalan elok, dia tidak lagi tersumbat, dripper terjalan dengan cantik maka sistem ni kita kata 100% boleh diguna pakai lah untuk seterusnya. Kemudian apabila itu semua dah elok, kita lihat, kita tengok timer kita, sistem timer di tangki kita. Di tangki kita, kita setkan timer kita 4 kali sehari dalam 3 minit. Kita bagi 3 minit 4 kali sehari 2 jam sekali lah. Kemudian untuk menyemai ni dia ada banyak proses. Ada orang suka semai terus kepada dalam pot ataupun dalam tray dalam tray yang 104 tu. Kat situ dalam 10 hari kemudian tanam. Tetapi biasanya saya juga buat macam tu. Tetapi di sini kali ini saya tak mau buat macam tu kerana saya kekurangan tenaga. Saya mau terus direct biji tu kepada polybag So dalam polybag tu saya akan taruh satu biji Saya nak pastikan benih tu terbaik maka saya akan lihatlah masa saya nak rendam tu dia mesti yang tenggelam saya ambil, yang timbul saya akan buang. So saya akan letak satu biji polybag Jadi maknanya kalau saya ada 400 ni maka 400 biji lah saya akan guna. Tetapi untuk satu lime saja saya akan taruh 2 biji. 2 biji, senggam sikit 2 biji. Bermakna kalau dia ada 50, satu line ni ada 50. Bermakna satu baris polybag ni dia akan jadi 100 lah. Jadi apabila lebih kurang dalam 10 hari kita tanam ataupun kita cambah dalam 5 ataupun ke 10 hari, kita boleh nampak dah percambahan tu. Mana ada biji yang tak cambah, maka kita akan ambil yang 2 biji itu, kita akan pindah ke yang tak tumbuh dulu lah ataupun yang tak cambah itu. Itu cara proses permulaan kita menanam. Kemudian di peringkat awal kita akan bagi baja berkena 1.4 hingga ke 1 yang isi 4 kali sehari dalam 200 ml lah untuk sekali beri. Bermakna lebih kurang dalam 800 ataupun 1 liter sehari. Ini kaedah pertama di peringkat permulaan tanam di ladam. Tanam di ladam permulaan. Ini saja saya nak beritahu. Sekarang ni peringkat membersih kawasan. Mungkin saya akan ambil dalam masa 3 hari bersih ni. Saya tak balik sistem semua 3 hari. Kemudian saya akan menyemai lah. Itu saja untuk rakan-rakan kita. Anda boleh lihat dalam YouTube GM Ghazali Muda Channel untuk mengikuti apa nama ni, kaedah penanaman melon dan saya bercadang untuk menanam jenis glamour. Saya tak mau lagi tanam jenis kuning tu, jenis emas, GMP emas. Saya tak mau yang tu, saya nak gunakan jenis glamour. Jadi di sini belum tanam lagi glamour. InsyaAllah kali ini kita akan tanam glamour. Lebih kurang dalam 400 ataupun 500 pokok lah. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5 bansai lah. So ada 500 pokok lah. Itu sajalah untuk rakan-rakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.